أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين والتابع تابعين، خصوصا إلى أبينا وشيخنا ومعلمينا ومربنا وأمنا ولجميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati Tuan Imam Masjid, pegawai-pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan kurniaan daripada Allah, dengan keizinan daripada Allah, dan juga dengan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama-sama kita dapat berhimpun, dapat berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua ini dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga kita semua ini diberikan keampunan, pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum ini hinggalah ke saat, waktu dan ketika ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah pada malam yang berbahagia, malam yang mulia ini, saya sekali lagi kita bertemu lagi sebagai ganti kepada Al-Fadhil Ustaz Faqr Razi
yang ada urusan ataupun bertembung dia punya ceramah dia di belah Sungai Petani, Belaga. Jadi dia minta saya mai ganti di masjid Desa Aman hari ni. Keluar tadi pun terserempak dah dengan dia. Ustaz Fakulti pak menakan saya lah, serempak dengan dia di simpang. Dia ada berlaku sedikit orang kata apa, kemalangan. Dia keluar, saya nak keluar nak main sini, dia mungkin nak main Sungai Petani, dia nak pergi Sungai Petani, ada berlaku sedikit kemalangan. Dia kereta dia tu adalah ada kerosakan, orang kata apa, di set mirror dia pecah, ada sikit lah. Tapi alhamdulillah orangnya selamatlah, baik, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita semua dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi saya wakil daripada beliau memohon kemaafan kerana tak dapat hadir pada malam yang mulia ni. Jadi saya sebagai ganti isi sajalah masa antara maghrib nak sampai Isyak ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan ada manfaat untuk ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih lagi memberikan ruang, peluang kepada kita. Kita dapat hidup, kita dapat hirup udara yang mana kita sekarang ini telah pun masuk dalam bulan Syaban. Dah masuk dah bulan Syaban ni. Rejab pun dah lepas dah, masuk bulan Syaban, lepas Syaban nak masuk bulan Ramadan. Kita masih berada di awal bulan Syaban yang mulia. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita kena syukur sangat-sangat kepada Allah. Pasal apa? Allah masih beri peluang kepada kita untuk kita memperbaiki amalan kita, memperbaiki amal ibadah kita, dan juga untuk kita menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, mungkin kawan kita, mungkin saudara kita, kenalan kita, jiran kita, adik-beradik kita yang mereka telah terlebih dahulu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sempat masuk dalam bulan Rejab dan ada yang hujung-hujung dah bulan Rejab kemudian tak sempat masuk bulan Syaban, dan ada masuk hari pertama bulan Syaban tapi dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih diberi peluang oleh Allah. Alhamdulillah, apa yang mereka lakukan, amalan mereka, ibadah mereka, mungkin yang dulu-dulu itu alhamdulillah mereka pergi dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu tepat pada masanya Allah jemput mereka dalam keadaan yang baik. Tapi bagaimanakah keadaan diri kita ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Kita yang berada dalam bulan Syaban ini, apakah amalan-amalan yang mesti kita kena buat, ataupun yang mana amalan yang diajarkan oleh junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara banyak-banyak bulan Syaban ini adalah antara bulan yang junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak berpuasa. Dalam bulan Syaban ni, yang di puasa-puasa sunat ni, Nabi banyak melaksanakan ataupun melakukan puasa dalam bulan Syaban kalau nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Istimewanya ada di bulan Syaban ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kitab lama, kitab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Fatani dia ambil daripada fatana, orang petani ni depa cerdik-cerdik. Ulama-ulama banyak duk karang kitab. Syekh Daud sendiri pun 100 lebih karangan kitab dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Jam'ul Fawaid cerita berkenaan dengan kelebihan bulan Syaban dan kelebihan berpuasa dalam bulan Syaban. Pasal apa? Pasal kita ada lagi dalam bulan Syaban ni.
Tak apalah, bulan Ramadan kita tahu banyak dah tentang kelebihan dia, dan bulan Syaban mungkin kita dah tahu dah. Maka kita ambil semangat balik sementara masih ada bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan wa balighna Ramadan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita, panjangkan umur kita untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kitab itu tersebut daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk bulan Syaban, bila masuk bulan Syaban, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sucikan oleh kamu akan dirimu, sucikan diri kamu dalam bulan Syaban ini untuk bulan Syaban. Sucikan diri kita, bersihkan diri kita bagi bulan Syaban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan diri kita daripada dosa-dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah masuk dah ni, bersihkan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak masuk dah bulan Ramadan ni, bersih dulu diri kita, cuci dulu diri kita. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baikkan olehmu niat kamu, perbetulkan niat kita. Mungkin sebelum ni ada niat-niat yang tak baik dalam hati kita, maka bila masuk bulan Syaban ni tuan-tuan, perbetulkan balik niat kita. Yang mungkin niat tak elok sebelum ni, kita elokkan balik, perbaiki, perelokkan niat kita. Apa sahaja amalan kita adalah lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kadang-kadang sebelum ni kita main masjid, kita main surau, kita pergi mana sebab orang lain. Niat kita nak bagi orang pandang kita, orang tengok kita rajin. Tapi perbetul balik niat kita, luruskan balik niat kita. Kita buat apa sahaja amal ibadah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, nak cari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Syaban ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kelebihan bulan Syaban, kelebihan bulan Syaban, kemuliaan bulan Syaban atas segala bulan. Seperti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kamu. Nak bandingkan Nabi dengan kita ni jauh bezalah. Tak tahu berjela-jela bezaan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu perbandingan yang dibuat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Syaban dengan bulan yang lain, macam Nabi dan macam kita bulan lain tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nak cerita kata mulianya bulan Syaban yang kita ada dah pada malam yang mulia ni. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa puasa sehari daripada Syaban, siapa-siapa, tak kira siapa, laki ke perempuan ke, puasa sehari sahaja, sehari sahaja dalam bulan Syaban yang mulia ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuhnya atas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tubuh badan dia, masuk kata dia terlepas daripada siksaan azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ni? Mereka-mereka yang berpuasa satu hari, walaupun satu hari dalam bulan Syaban ini, tapi betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala, nak cari redha Allah Subhanahu wa taala, walaupun sehari pada dah. Nak boleh sehari yang betul-betul kerana Allah. Allahu Akbar. Ikhlas tu payah. Macam semut hitam duduk atas batu yang hitam di malam yang kelam. Nak boleh kita tak tahu. Semua itu adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu, kita nak level, nak kata oi aku ikhlas ni, wallahu alam, Allah je tahu.
Nak kata, kawan tu ikhlas tu, wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Mudah-mudahan kita doa tu jadi ikhlas sungguh. Ni aku ikhlas ni bagi kat hang ni. Ikhlas aku bagi ni, sedekah ikhlas ni, wallahu alam. Mudah-mudahan dengan kata itu menjadi doa ikhlas sungguh kita, maka ikhlas itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehari puasa di bulan Syaban ini, maka dia akan terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu sahaja, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam kitab ini oleh Syekh Daud Al-Fatani, dan adalah ia barang siapa tadi taulan Yusuf di dalam syurga. Boleh berkawan dengan Nabi Yusuf, masuk kata boleh duduk syurga bersama dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Itu kelebihan. Nak dapat kelebihan ni payahlah betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan barang siapa tadi tu pahala Nabi Ayub alaihi salam. Pahala seperti mana pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Kemudian bukan Nabi Ayub sahaja, diberikan pahala seperti mana pahala Nabi Daud alaihi salam. Boleh pahala Nabi Ayub yang mana diuji dengan kesakitan yang lama dan sebagainya, kemudian diberi juga pahala seperti mana pahala Nabi Daud alaihi salam. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau puasa sehari sahaja. Macam mana kalau puasa penuh full bulan Syaban? Kata ulama, maka jika ia barang siapa sempurnakan puasanya sebulan sekaliannya penuh semuanya, puasa penuh sebulan tu, kemudian apa yang dia akan dapat tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya sakaratul maut. Nak mati itu jadi mudah. Nak mati ni sakit tuan-tuan, perit, pedihnya nak mati. Kita duk tahu dah, duk baca macam-macam dah, duk cerita macam peritnya sakit nak mati. Ada dugaan ujian yang mana iblis syaitan duk menghasut pula nak menyimpangkan kita daripada ajaran yang sebenar dan sebagainya. Bila mana kita puasa ni, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita nak dicabut nyawa oleh malaikat maut, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditolakkan daripadanya kelam kubur. Tak boleh ataupun tak ada kelam kubur kepada dia. Masuk kata apa? Dia akan mendapat cerah kubur dia, akan mendapat kecerahan dalam kubur dia. Tak ada kelam kubur kepada dia. Siapa mereka ni? Orang yang berpuasa dalam bulan Syaban full penuhnya. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diselamatkan daripada kelam kubur dan dilepaskan daripada haru-hara mungkar wa nakir. Dilepaskan daripada apa tugas mungkar dan nakir. Tugas mereka dua orang malaikat ni adalah soalan, pertanyaan dalam kubur. Ma rabbuka, ma nabiyuka, duk tanya ni, tak boleh jawab ke, jenuh kita kena katok tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang mampu nak buat puasa kerana Allah macam tu, maka dia akan terlepas daripada soalan-soalan kubur. Bila terlepas daripada soalan kubur, maka tidak adalah seksaan dalam kubur beliau. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tangtu sahaja, tambahan lagi dan ditutup, dan juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala akan kemaluannya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala, dan diwajibkan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ditutup keaiban dia, kemaluan dia. Kita ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dosa-dosa yang kita buat.
Banyak benda-benda maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin orang tak tahu. Keaiban kita mungkin orang tak tahu, kita simpan rapat rahsia kita, kejahatan kita, dosa kita, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila di depan ramai, depan masyarakat, nampak bagusnya kita, nampak alimnya kita, nampak hebatnya kita, nampak mulianya kita, nampak hormatnya kita. Tapi bila kita duduk seorang-seorang, apa yang kita lakukan, apa yang kita duduk kata, apa yang kita duduk dengar, apa yang kita duduk lihat, dan apa tangan yang kita buat, apa kaki kita buat dan sebagainya. Walaupun kita rasa kita ambil benda, satu benda orang tak nampak, tapi kita lupa bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita, sentiasa memerhati kita. Kadang-kadang kita rasa orang tak nampak kita, orang tak lihat kita, maka kita buat macam tak ada apa, tanpa rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat macam tak ada siapa tengok langsung, padahal Allah duk perhati kita. Apa yang hamba ku buat ni? Lagu mana keadaan dia ni ketika dalam ramainya dia, ketika dalam seorang-seorang sendiriannya, apa yang dia buat? Adakah dia ingat kepada aku yang memberikan segala perkara kepada dia, memberikan penglihatan kepada dia, memberikan pendengaran kepadanya, memberikan hidung yang boleh bau kepada dia, memberi mulut, lidah boleh rasa dan sebagainya, memberi tangan yang boleh gerak dan juga kaki yang boleh melangkah ni. Apa yang dia buat ni? Semua ini kurniaan aku kepada kamu. Adakah kita tidak berasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua ini adalah kurniaan daripada Allah. Pinjaman untuk kita, kena pastikan jaga sebaik mungkin kurniaan ini. Semua ini adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, antara cara kita syukur kepada Allah, apa dia dalam kitab Penawar Bahari sebut, syukurnya dengan pemberian mata ialah kita memelihara mata kita daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan telinga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat, kita pelihara, kita jaga telinga kita, jangan bagi dengar benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengar orang mengumpat, jangan dengar orang maki orang, jangan dengar. Kalau dengar ada kita duk berkumpul dengan mereka, bangkit cepat-cepat pergi tempat lain. Jangan tadah telinga, jangan biar telinga kita dengar benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengumpat contohnya, mengumpat ni kata belakang, kemudian kata benda yang tak disukai bila orang tu dengar. Dan kata depan pun bagi mengumpat juga. Dia kata tak apalah, kata belakang, kata depan-depan lah, dia kata puas hati tak mengumpat. Kata depan pun, tapi benda itu dibenci bila orang tu dengar, dia panggil mengumpat. Dosa besar. Setengah ulama kata mengumpat itu termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Bila kata dosa yang besar ni, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, tak gugur dosa kita, melainkan kita taubat nasuha. Taubat dengan 3 syarat yang diceritakan oleh ulama. Tak gugur dosa kita, melainkan kita betul-betul mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal dan azam tak buat dah, tinggal terus dosa tu, tak membuat dah dosa dan sebagainya. Itu di antara syarat-syarat yang mana orang itu kena buat bila mana melakukan dosa-dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kecil, hingga lagi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil bila mana kita buat, insya-Allah, bila mana kita mai semayang, kita mai jemaah, jalan kaki, mai masjid dan sebagainya, digugurkan dosa-dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri semayang ni, berdiri, didatangkan dosa-dosa kecil kita atas kepala kita, didatangkan, dibawa mai dosa-dosa kecil kita atas bahu kita. Ketika mana kita rokok, ketika mana kita sujud, jatuh berguguran, bertaburan dosa-dosa kecil yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau main dosa yang besar, dia tak macam tu, tak gugur macam tu dengan amal kebajikan kita. Kita kena mohon sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, kita tinggal terus dosa-dosa tersebut. Jangan buat dah, berhenti terus. Kemudian kita menyesal dah terbuat dah, bagi ada rasa sesalan dalam diri kita. Kalau tak menyesal lagi, okeylah kot, tak apa lagi kot, tak rasa menyesal dan lagi, tak cukup lagi syarat itu. Yang ketiga, mestilah dia kena berazam supaya tak mau ulang dah dosa-dosa mengumpat dia. Antara dosa besar, dosa mengumpat kepada orang, kata kepada orang, dia tak mau ulang dah, tak mau kata dah. Cukup dah dekat tu, berazam fil mustaqbal, tak mau ulang dah. Pada masa akan datang tak mau kata dah kepada orang lain. Hadirin muslimin muslimat, bila sungguh-sungguh dia minta macam tu, insya-Allah Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampunkan dosa hamba-hamba dia. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bila kita sebagai manusia biasa, kita dah jaga dah diri kita, pelihara dah diri kita, tiba-tiba terjatuh juga dalam kancah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duk jaga dah mata kita, telinga kita, tapi tiba-tiba tertengok juga, terbuat juga dosa ni. Bila mana kita buat macam tu, kita kena tahu apa yang Allah nak daripada kita. Bila mana kita terbuat maksiat, bermaksudnya Allah sayang kepada kita, pasal Allah nak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam rahmat Allah. Kadang-kadang kita terjatuh dalam maksiat pun rahmat Allah. Pasal apa? Allah nak kita taubat kepada Allah. Allah nak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa ni? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih, Allah sayang, Allah cinta, Allah suka kepada manusia-manusia, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kadang-kadang orang terjatuh dalam maksiat pun, bila dia tahu, dia faham apa yang Allah nak, sebenarnya dia juga dalam rahmat Allah. Cuma dia kena tahu dan cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Bila dia bertaubat kepada Allah, maka Allah cinta kepada dia, Allah sayang kepada dia, Allah suka kepada dia. Sebab Quran sebut, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih, Allah cinta, Allah sayang, Allah suka kepada manusia-manusia yang kembali kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Dosa mata dia, dosa mulut dia, dosa telinga dia, dosa tangan dia, mencuri, menganiayai, dosa kaki dia, dia pergi ke tempat-tempat maksiat kepada Allah. Maka bila dia kembali kepada Allah, Allah sayang, Allah cinta kepada dia. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari akhirat Allah akan tutup aib mereka ini, mereka yang berpuasa dalam bulan Syaban, insya-Allah. Aib kita banyak, cuma orang dia tak tahu betapa banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kepada kita, kita dapat hidup lahir-lahir dalam keadaan putih bersih, tak ada sebarang dosa daripada kita. Macam mana kalau kita balik kepada Allah dalam keadaan kotornya kita, banyaknya maksiat kita, hitamnya hati kita. Dosa mata lagi, bukan mata saja, mulut lagi, semua penuh dosa, hitam belaka. Mata banyak dosa, mulut banyak dosa, telinga banyak dosa, tangan banyak dosa, kaki banyak dosa. Allahu akbar. Bila orang bagi kepada kita satu benda yang bersih, maka bila kita pulang balik dalam keadaan kotor, apa yang kita rasa? Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, macam kita lah. Kita bagi kat kawan kita, bagi pinjam kawan kita kereta kita ke, motor kita ke, maka dia pinjamlah mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, kita bagi elok ni, bagi dalam keadaan merelit, gelap, minyak full, rapat, dinding kat full tu rapat, tayar pula orang tempat duk berbunga banyak lagi, berkilat, duk
Dia duk polis pula ni. Tiba-tiba bagi kat kita. Kita pinjam pergi mana, pergi rata-rata tempat balik kampung ke apa ke. Seminggu 2 minggu hantar mai. Hantar mai tu dia calak habis. Dengan calaknya tayar pun botak. Hantar minyak tu rapat E. Kita bagi dia rapat F full. Dia hantar kat kita rapat E. Lepas tu tayar pula rosak, sport rim bengkok. Allah, kita pula yang nak kena repair ni. Dia naik, kita bagi elok. Tapi dia bagi kat kita lagu tu, kita pula kena repair pula. Kena pergi basuh, kena tukar kawal lain. Teruk sangat dah ni, berselut ni. Apa yang kita rasa tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kuduk tak apa, tak apalah. Kod terlepas kot. Kita bagi elok kat dia ni. Tiba-tiba bagi kita macam tu. Kita pun kalau tak marah banyak pun marah sikit lah. Tapi rasa marah lebih banyak daripada sikit tu. Dengan minyak rapat sampai E tu. Jadi sakan sungguh ni tak hargai pinjaman kita. Kita rasa nak marah juga. Bagaimana keadaan diri kita ni? Allah bagi dalam keadaan elok mata, telinga kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita bersih elok, tak ada sebarang dosa. Tiba-tiba kita balik dengan penuh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah. Insya-Allah Allah akan ampunkan segala dosa kita. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Manusia orang-orang yang kembali kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana bila mana taubat dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kaman la dzambalah, seperti mana manusia orang-orang yang tidak ada sebarang dosa pada dia. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama, yang mana daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik seperti yang sedia maklum merupakan antara sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis daripada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal dia rapi dengan Nabi, jadi khodam kepada Nabi, jadi penolong kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 10 tahun dihantar oleh mak dia untuk menjadi penolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dididik, ditarbiyah, diambil ilmu daripada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkhidmat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun umur dia. Lama mana ni? 10 tahun dia khidmat dengan Nabi. Umur 10 tahun dan 10 tahun jugalah dia berkhidmat dengan junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama mana dia berkhidmat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia cerita Nabi tak pernah pun mengeluarkan perkataan marah walaupun kepada dia. Pun tak pernah. Kalau dia tersilap barang ke apa ke, terlupa benda, kita sebagai penolong ni mungkin banyak kita terlupa, banyak kita silap, tapi tak pernah Nabi marah kepada dia. Pasal apa? Itu berkenaan dengan hal peribadi junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah marah. Itu akhlak junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau berkenaan dengan agama Allah, agama Islam, maka Nabi kalau orang pemainkan agama Allah, agama Islam, maka Nabi akan menjadi seorang yang sangat pemarah. Kalau hal peribadi Nabi, apa nak buat tak apalah, buatlah macam mana, tak kenal aku tak apa, tapi jangan mempermainkan, memperolokkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu akhlak Nabi yang kita kena contohi. Tak apalah orang nak kata kat kita, orang nak macam-macam dengan kita, tak apalah, biarlah. Jangan ambil kisah sangatlah. Tapi bila orang mempermainkan agama Allah, maka kita kena marah. Itu payahlah tu. Biasanya orang kata kat kita yang kita rasa nak marah, kita nak marah, kita rasa macam panas telinga, panas segala-galanya ni. Tapi kalau orang kata, orang mempermainkan agama Allah, kita relax, boleh duduk relax lagi, duduk goyang kaki lagi. Itu bagi setengah-setengah orang. Di sini semua tak lah, cuma itu sebagai contoh. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Ditanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada afdal puasa,
Maka sabda Nabi SAW, puasa Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Puasa yang manakah yang afdal, yang lebih baik ini antara puasa sunat-sunat yang lain dalam bulan-bulan yang lain ni? Yang mana yang paling baik sekali? Nabi kata yang baik sekali kita nak puasa untuk sunat-sunat ni, puasa bulan Sya'ban. Itu puasa yang terbaik sekali kata Nabi SAW. Pasal apa afdal? Kerananya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana nak membesarkan bulan Ramadan. Pasal apa afdal? Pasal kerana nak membesarkan, memuliakan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang mana hanya satu bulan sahaja disebut di dalam Al-Quran namanya adalah bulan Ramadan. Pasal kita prepare siap dah, kita puasa ni semangat kita nak sambut, nak main dah rasa dah zauk itu, dah rasa dah perasaan tu, dah rasa dah dekat dah bulan Ramadan ni, yang mana bulan yang dilipat gandakan segala amal ibadah kita. Maka di sini bulan Sya'ban dah banyak dah puasa-puasa. Pasal apa? Nak sambut bulan yang sangat mulia, yang sangat terbaik, yang sangat afdal, yang banyak, yang ada Lailatul Qadar padanya dalam bulan Ramadan tersebut itu. Maka itu adalah bulan Ramadan, bulan Sya'ban duk kalut dah. Pasal apa? Nak sambut, nak memuliakan bulan Ramadan, dah puasa banyak dan sebagainya. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Sya'ban ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh puasa banyak, kalau boleh puasa sikit, paling kurang 3 hari cukuplah. Kalau tak boleh sangat sehari, ada juga kelebihan, ada kebaikan dia. Jangan tinggal terus tak puasa, rugi kita, sebab kita tak tahu akan datang kita akan bertemu ataupun tidak dalam bulan Sya'ban. Tak tahu. Sebab pasal apa saya sebut macam ni? Pasal kita duk ada dalam bulan Sya'ban. Saya tak sebut bulan Ramadan lagi, banyak sangat kelebihan. Tapi duk ada bulan Sya'ban ni, gelut dulu, pulun dulu dalam bulan Sya'ban ni. Kalau sampai bulan Ramadan, alhamdulillah. Kalau tak sampai pun, kita dah buat dah yang terbaik dalam bulan Sya'ban ini. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang puasa 3 hari disebutkan, maka tiada daripada seorang hamba puasa 3 hari daripada Sya'ban, kemudian maka ia mengucap salawat atas aku, kata Nabi SAW, beberapa kali dahulu daripada berbuka puasanya. Sebelum buka puasa dia selawat ke atas junjungan Nabi beberapa kali, 3 hari puasa, dan nak buka puasa tu selawat ke atas junjungan Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca beberapa kali selawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW sebelum berbuka puasa, melainkan diampunkan baginya barang yang telah terdahulu daripada dosanya. Dosa lama-lama tu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberkati rezekinya. Rezeki dia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia kata jadi cukup, mungkin tak banyak, boleh sara keluarga dan boleh buat amal kebajikan pula dengan rezeki yang kita ada. Setengah orang mungkin duit dia lebih, gaji lebih tinggi, lebih mahal, tapi tak mampu, rasa tak cukup. Nak sedekah pun tak boleh, tak cukup, tak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Sya'ban do ada 30 hari. Kita tak sampai lagi nisfu Sya'ban, tak sampai lagi. Jadi banyak hari kita boleh buat lagi. Kurang-kurang pun tuan-tuan, jangan bagi kurang pada 3 hari. Itu kurang-kurang. Kalau tak boleh sangat, mungkin kita tak sihat dan sebagainya, wallahu alam lah, itu masing-masing. Tapi kalau boleh seboleh-boleh, janganlah bagi kurang sampai 3 hari. Kurang-kurang sehari pun tak apalah. Buat lagu mana mungkin kita ada keotoran dan sebagainya. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pasal apa? Pasal kita ada dah pada bulan Sya'ban ni, yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak tahu mati kita bilakah ajal kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin malam ni kita sihat elok, subuh esok wallahu alam. Pasal apa tuan-tuan? Baru berlaku
orang yang baru berlaku, orang kata orang dekat saya, dekat kampung jugalah. Saya ada satu duk bagi kuliah, bukan kuliah sangatlah, duk bagi pengisian, orang kata muzakarah lagu tu di satu masjid di Belah Baling Masjid Al-Fatih Kuala Pegang. Dan ada seorang tu AJK AJK multimedia. Dia tukar rakam majlis ataupun kuliah tersebut. Tiap-tiap malam duk rakam, segala kuliah duk rakam. Malam tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari Sabtu kuliah saya malam tu di situ. Kemudian bila selesai majlis apa semua, kemudian siapa keluar, dia tunggu di luar pintu. Saya kurang sliding lagu tu lah, keluar pintu masjid, dia tunggu di luar. Dia bagi duit wakaf, mudah lagi. Dia bagi duit wakaf untuk pusat pengajian. Kemudian dia jemput kenuri rumah dia. Saya tak ingat berapa bulan, tapi 20 berapa bulan 3, saya tak ingat, ada kad di rumah. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam tu saya jarang sembang dengan dia. Malam tu sembang lama sikit sembang ada. Dia pun sihat elok, muda lagi. Kemudian esok lepas subuh, saya pun tak tengok handset. Lepas subuh apa semua, pasal saya ada kuliah duha di Yan. Saya tengok handset 7.30, saya gerak sampai dekat Yan. Saya tengok handset, mesej daripada WhatsApp tu Imam Ustaz Izzat. Dia mesej saya, dia WhatsApp, dia kata, Ustaz ni Abang Razman yang duk rakam kuliah Ustaz ni meninggal dunia subuh tadi, lebih kurang dalam jam 6.10 pagi, dalam tidur, meninggal dalam keadaan tidur. Dia kata betul ke ni? Lepas tu dia hantar gambar Allah, betul abang ni yang duk rakam. Maksud kata rakaman yang terakhir adalah kuliah saya di masjid tersebut. Dia rakam tu yang terakhir. Dan nampak macam zahir tu, alhamdulillah nampak baik dah. Dia pergi dalam keadaan yang baik. Sebab apa? Malam tu juga sebelum dia balik tidur, dia serahkan duit untuk buat wakaf pusat pengajian. Dan dia pergi kenuri dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dia pergi dalam keadaan yang baik. Dia orang yang rajin usaha tolong masjid dan sebagainya, rajin buat kerja amal. Jadi kita tak tahu mati kita bila. Saya memang terkejut sungguh. Pasal malam tu duduk sembang saya di masa lepas Isyak nak sampai subuh tu tak jauh mana. Dia rasa terkejut, pasal rasa baru sangat sembang dia. Dan malam tu jugalah sembang agak lama sikit pun. Sebelum tu jarang sembang. Sebab saya pasal dia bagi duit wakaf dan sebagainya, bagi kenuri lagi, jadi panjang sikit sembang. Jadi subuh esok tu dia dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, kita yang masih ada dalam bulan Syaban ni, kita gelut sungguh-sungguh. Mana tahu, kita tak tahu ajal kita bila. Nak kata pun tak boleh. Kita buatlah takat mana yang mana termampu kita untuk memperbaiki, menambahkan segala amal ibadah kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi saya rasa cukuplah takat itu untuk malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna wa fahimna 'ilma asy-syari'ati wat tariqati والحقيقة واستعملنا بها بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan, kelemahan, kesilapan daripada diri saya sendiri saya mohon sangat-sangat kemaafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.